Agama Islam merupakan sebuah agama yang indah. Keindahan yang dimilikinya menyebabkan ramai manusia tertarik untuk mengetahui apa itu arti agama Islam dengan lebih mendalam. Ketulusan dan keterbukaan hati mereka untuk melakukan penghijrahan dengan memilih agama Islam sebagai panduan hidup merupakan suatu perkara yang istimewa. Okay, nama saya, or my name is actually Wong Su Yin. It's Chinese name. I'm now 58 years old. I was born in the year 1961. I embraced Islam actually in the year 17th of April 2001. I now retired. I work for Petronas for 28 years. Since after retire, I think it's good that I do da'wah to prepare myself for the afterlife. So I decided to join the MTG, and I also joined organization like to help people who have cancer. I also a member of the Persatuan Barah Melaka, and to make myself health, to take care of my health, I'm now on a journey of taking diet, proper eating, and also do a lot of exercise. Every day, I do amal actually to help people to look after their health is by doing exercise. Okay. My family, a sibling of 6. I'm the 4th in the family, and I'm the only one who is actually a Muslim. The others are Buddhists, Taoists, Christians. So I'm the only one as a Muslim. Okay, before actually there are a lot of signs that actually after I embrace Islam, then I know these are all signs that Allah Ta'ala has given me opportunities to learn and know about Islam. I studied in Polytechnic also, but most of my friends are Chinese. So I'm still following the belief of the Chinese, the Buddhism and Taoism. Until I studied in UTM. Actually UTM I start to have Malay friends. I live in a dorm where there are my roommates is actually Malay. So from there actually I learned about Islam, because the way he take wudu, his character. So I start to know more about the Malay. Before this, are all mostly all Chinese friends. The university life, I learned about the way of life of a Muslim. Then also I went overseas to study in UK. All my friends are mostly Chinese, so I learned about Christianity there, because we have Bible class. We help each other, we pray for each other when we have problems in Christianity. So I go to church also when I was studying in UK. Okay. When I returned back from UK, I start to work with Petronas. Yeah. But before Petronas, I worked in KFC. In the meantime, when I work for Petronas, I know more Malay friends. They gave me Quran. Then I start to really look at it and start to really read to understand further. Then only I can feel the difference. And also I live with the Malay family. I have Mak Angkat or Malay family. So that's expedite actually my learning, because of the different festivities. I was inside, during fasting. I went through the fasting also. So I really understand the meaning of fasting and the 5 fundamental basic of what you call this, the pillars of Islam. That is actually the important part of being a Muslim. I learned actually. Yeah, actually when we embrace Islam, it's actually more important. It's actually our relationship with God. But there are also responsibility between us and the community, between our family. In terms of people look at it, we have to be careful also to avoid people to see in a negative sense. But we have to explain what are we doing so that people are being clarified. If we explain to people what we're doing, and it's also good actually, so that to show people, particularly when we are doing a Dharma, good deeds, you must show the people that we are doing it, so people can emulate, can do the same. And it should not be looked into that area, into that sense that we are riya about it. Yeah, but
we need someone to show that we are doing, so that people know that importance of it, and we must remind people what it means by Riyah. I share a lot in my Facebook actually about what I do. Hopefully it's not showing otherwise, because for example, I'm doing my what do you call it, Masjid Tourist Guide. I always post what I do, inviting people to come, even my friends to come to the masjid, so that I can do da'wah. And the objective of this Masjid Tour Guide is actually to remove all the negative mindset about this Islamophobia. That's very important. My duty is actually to clarify, but not to immediately revert someone, because Shahada is not by me. It's only my actions. It's just only my communication, my skill in communication and convincing them of me being a Muslim, how I became a Muslim. I do explain a certain portion, but when I look at it, I have to control myself, so that also control because they are here as a visitor, so they also have their time. I have to respect their time also. Yeah. So I hope whatever I shared in my Facebook is actually not showing that I'm riak or megah-megah of myself. That I'm doing for Allah Ta'ala. Yeah. Usually I share, because it's not easy to take picture with them. Sometimes they allow to take, sometimes they don't allow us to take picture. They will ask us, why you take this picture for? Where, you want to post anywhere? So if I say I want to post in Facebook, they say, no, I don't want you to take picture. So I have to observe and understand. Yeah. Actually, I have experience of dengue berdarah when I was working in a project. But that time already I already learned about Islam. Already can read Al-Fatihah. But then what really turned me to decide is actually I had this dengue berdarah, and there are times where the doctors need to transfuse blood. So I was really concerned, so I asked for Allah Ta'ala to help. So I said if Allah Ta'ala heal me, I will embrace Islam. Alhamdulillah, I was healed without having to transfuse blood. And I had dreams actually, dreams in terms of voices, like questioning me, where are your promises you want to embrace Islam? So I got very afraid. First time I wasn't into it. So the second time gave me another reminder. So I got very afraid. So I told my brother in Islam. So quickly asked me to decide. Actually, before this, I have a lot of question about should I revert now or later, because of my parents. Yeah, because my parents they're old. If I tell them, they will have heart attack. So I don't want them to, because of them, because of me embrace Islam. I tell them and they get sick and they get heart attack or something like that. So I don't want them to. So I hide them actually. After when I decided to embrace Islam, what I mean is actually what really drove me into this deciding is actually I had these two dreams of reminding me where are all my promises to embrace Islam. So because of the fear, I went and Shahada. Bagi mereka yang mendapat hidayah atau petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal agama Islam, boleh dikategorikan sebagai insan terpilih. Pelbagai cabaran terpaksa dihadapi oleh mereka sepanjang mengenali agama Islam. Begitu juga bagi dua adik-beradik ini, di mana mereka mempunyai kisah tersendiri di sebalik penghijrahan mereka dalam mengenal Islam. Assalamualaikum. Nama saya Nur Natasha Alisha binti Mohan, berusia 19 tahun dari Aikro Melaka. Kini sedang menuntut pelajaran sebagai seorang upper six di SMK Munshi Abdullah. Saya telah melawat agama Islam selama 6 tahun, iaitu pada tanggal 12 Mac 2013. Dan sebenarnya saya dapat hidayah ni daripada Al-Quran, di mana saya
saya boleh jamin Al-Quran sebagai asbab hidayah saya kerana sebelum peluk agama Islam saya telah mula belajar Al-Quran. Saya dihantar ke pusat mengaji untuk belajar Al-Quran dan 3 bulan selepas belajar Al-Quran baru saya terima hidayah untuk mengucapkan kalimah syahadah. Bagi saya Al-Quran dan Islam tu sangatlah berkait. Dah masuk Islam, Quran tu dah panduan kita, Quran tu lah yang kita kena recite setiap hari, Quran tu lah yang kita kena junjung sebab tak ada sebab lain, sebab Quran tu sendiri akan bagi kita syafaat dekat kubur, dekat akhirat kelak. So bagi saya, sebagai Muslim, kita memang tak boleh nak tinggalkan Quran, apa-apa pun Quran first. And sebab Quran juga kita amalkan apa yang Allah suruh, macam puasa, solat, tutup aurat. Sebab kalau tak ada Quran, Islam pun tak tahu macam mana nak rujuk, macam mana kita nak amalkan Islam ni. Okay, for me that hidayah tu datang daripada Al-Quran dan kita sendiri kena cari hidayah tu, bukan tunggu hidayah datang. Nama saya Muhammad Syahban bin Mohan. Saya berusia 17 tahun, penuntut di SKM Syiafullah juga, tingkatan 5 tahun ni. Saya memeluk Islam pada tahun 2015. So dah kira 4 tahun lah saya peluk Islam. Faktor utamanya saya masuk Islam ni adalah sebab motivasi daripada orang sekeliling. Sebelum saya Islam tu, saya bergerak solo, macam apa-apa pun saya buat sendirian macam tu. Lepas tu, diorang bagi saya motivate. Saya dalam hati saya fikir, ahli keluarga saya Islam, takkan saya seorang non-Muslim kan. So, saya fikir balik, betul lah apa diorang cakap tu, kita tak boleh dalam satu rumah, tak boleh bahas dengan agama. Lepas saya masuk Islam tu, ramai juga yang ustaz-ustaz, pemimpin kontak saya untuk tanya perkembangan saya lepas peluk Islam. Macam mana saya punya pelajaran tentang mendalam lagi pasal agama. Lepas tu, saya masuk Islam pun bukan sebab faktor dia orang paksa ke apa. Memang time tu tiba-tiba lepas dia orang cakap tu kat saya, tiba-tiba rasa something kat hati tu. Tiba-tiba rasa macam, oh, betul juga ah. So saya terus time tu buat keputusan untuk convert Islam lah. Lepas mak tahu, lepas tu masa saya masuk Islam tu mak pun tak ada. Cuma ustaz-ustaz tu je. Lepas tu baru mak tahulah yang malam tu saya dah peluk Islam. Mak saya dah peluk Islam pada tahun 2007. Jadi so bila mak peluk Islam tu automatic my parents divorce. But masa tu semua kena tinggal dengan ayah because mahkamah perintahkan yang semua kena ikut agama asal, tak boleh nak pilih agama sendiri masa tu. Sebenarnya kena 18 tahun dan baru boleh pilih agama sendiri. Dan masa tinggal dengan ayah tu memang mak selalu kerap datanglah jumpa kami adik-beradik. Kita orang ada 4 orang adik-beradik. First and second is are my sisters, and saya third and dia fourth. Semuanya mula daripada kakak sulung, the first one, dia yang masuk Islam dulu when she was 18 in 2012. Masa tu bila kakak masuk Islam, jadi macam kami yang kat bawah-bawah ni macam memang masa tu belum 18 tahun, tak berani nak pilih agama sendiri, tapi masa tu macam ada at least ada keberanian sikit lah untuk nak pilih agama kan. Jadi bila lepas kakak masuk Islam tu, saya nak tinggal dengan mak. Lepas habis PSR tu dan saya pindah and tinggal dengan mak. Memang adik-beradik terpisah masa tu, tapi macam kerap juga jumpa dengan adik-beradik sebab mak akan bawa lah jumpa. Dan masa tinggal dengan mak tu, ya memang kita tak sama agama, but mak selalu dia talk about Islam dekat anak-anak, selalu share Islam tu apa yang Islam suruh buat, apa yang tak boleh buat. So kat situ memanglah masa tu macam baru 13, but kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kat situ mak kata nak hantar pergi Quran Center. Okey, kita pergi, masa tu macam okay, tak salah kalau nak belajar kan dulu. Jadi kat situlah mula belajar dan masuk Islam. Dan sebenarnya lepas masuk Islam tu macam banyak sangat benda yang Allah permudahkan. Contohnya dari segi kawan. Okay, mungkin sebelum masuk Islam mungkin ramai non-Muslim friends. Jadi lepas masuk Islam tu macam kita janganlah macam rasa macam okey dah masuk Islam tak nak kawan dengan yang non-Muslim. Tak boleh rasa macam tu. Kadang-kadang kita masuk Islam dan sebenarnya kita rasa lagi rapat dengan dia orang macam
Sebab diorang selalu tanyakan, kenapa masuk Islam, kenapa tu, kenapa ni kan. Jadi kat situ tak boleh rasa macam, kenapa budak ditanya macam-macam kan. So macam bagi saya macam kat situ lah kita nak share pasal Islam. Kita nak salah satu cara juga untuk berdakwah dekat orang bukan Islam. Masa tu juga ada juga yang kawan non Muslim yang tanya kenapa nak masuk Islam, terasa menyusahkan ke, kena pakai tudung, kena puasa. Tapi bagi saya macam benda tu macam actually good sebab diorang berminat nak tahu pasal Islam. Jadi kat situ macam mula-mula agak mencabar juga nak jawab soalan diorang sebab kita basic, kita tak tahu apa-apa pasal Islam masa tu. Jadi bila lama-lama kita belajar, kita ada ilmu, masa tu lah baru kita rasa confident nak jawab soalan diorang. Lepas tu sampai sekarang sebenarnya ramai sangat kawan non-Muslim saya, lagi-lagi yang Chinese sebab kita boleh cakap Mandarin. Jadi kat situ even kita Muslim, diorang sangat selesa. Kadang-kadang diorang rasakan, kadang-kadang perwatakan kita tu akan buat diorang rasa Muslim tu sebenarnya agama yang, Islam tu sebenarnya agama yang baik sangat. Kadang-kadang diorang tak kekok. Kadang-kadang musim haji diorang akan tanya, kenapa TV selalu keluar ada orang tawaf dekat situ, yang warna hitam tu apa benda? Diorang akan tanya something macam Christian yang kita tak expect benda diorang akan tanya, tapi diorang akan tanya. So itu kita sendiri kena bijak lah macam mana nak jawab, macam mana tak nak bagi diorang confused, tak nak bagi diorang tengok yang Islam tu macam banyak benda kena buat. So itu kita kena bijak. Dari segi family pula, actually kami sangat rapat dengan family belah Chinese, di mana family Chinese kami sebenarnya adik-beradik mak ada 3 orang masuk Islam. Jadi kat situ bila kami masuk Islam sebenarnya tak jadi cabaran sangat untuk kami. Sebab even Chinese, makanan yang disediakan halal, lagi-lagi waktu Chinese New Year memang family kami memang satu Malaysia sebenarnya. Dekat sebelah mak ada yang kahwin dengan Indian, ada yang kahwin dengan Melayu. Jadi memang bila dah bercampur-campur tu memang takkan timbul isu yang takut dari segi makanan ke, dari segi cara bergaul ke, takkan timbul. Kali ni lepas convert to Islam, dia ada benda baru yang kita kena buat, iaitu ikut rukun Islam kena solat semua. Sebab sebelum convert ni memang ikut ayah pergi temple semua kan. Macam ayah buat apa kita ikut. Memang tak faham pun apa yang dia, kita ni ikut-ikut je. Ayah buat apa kita ikut, ayah buat apa kita ikut. So kalau macam dalam lepas Islam ni kita tak boleh ikut. Kita kena faham apa yang kita buat. Macam dah mula solat tu, saya mula disiplinkan diri lah. Belajar yang ni macam mana, yang ni macam mana. Lepas tu solat 5 waktu kena tepat waktu dia. Macam kita lebih disiplin, kebersihan, wuduk. Kita belajar taharah semua. Kalau macam sebelum masuk Islam tu, kalau kita buat dosa kita tak rasa bersalah. Jadi kalau macam buat kawan ke, macam tercuri barang orang ke, tak pernah rasa bersalah macam tak apa kot. Tapi bila dah masuk Islam rasa macam ada something yang perhatikan kita buat. Contohnya macam ni memanglah tak ada orang nampak, tapi kita macam tahu yang Allah tu tahu je apa yang kita buat kan. Sebab bila kita dah masuk Islam kita belajar yang Allah punya sifat, Allah punya kuasa Allah. Jadi bila kita dah masuk Islam ni, kita rasa macam yang ni nak buat, boleh ke tak boleh ke nak buat macam ni, boleh ke nak ambil barang orang. So kita akan fikir macam berkali-kali daripada sebelum masuk Islam, macam tak kisah apa yang aku nak macam tu. So bila dah masuk Islam tu rasa macam kita kena follow the rules. Kita sebab apa yang Allah perintahkan semuanya ada kebaikan untuk kita. Bukan saya saja yang Allah tak bagi buat tu, tak bagi buat ni. Jadi macam bila kita dah masuk Islam, kita jadi lebih disiplin, lagi tertib. Maksudnya kita tak nak sakitkan hati orang. Kita nak, kalau boleh kita nak berdamai dengan semua orang. Jadi kat situ macam rasalah perbezaan sebelum dan selepas Islam. Lepas tu sebelum Islam pula macam kita jenis yang tak kisah pasal Tuhan tu ada. Sebelum Islam macam nak semayang lah, tak semayang sudah. Tapi bila masuk Islam memang dah diperintahkan yang 5 waktu tu wajib. Jadi 5 waktu tu je lah masa yang kita nak minta ampun dekat Allah, tu je masa yang kita nak mengadu, tu je masa yang kita nak berserah, tu je masa yang tu je memang hari-hari kita kena juga hadap Allah. Sebab kalau macam tak ada Tuhan dekat dalam hati orang tu, memang tak jadi orang lah. Macam tu. Keindahan yang dimiliki oleh agama Islam memang tidak dapat disangkal lagi, maka tidak hairanlah terdapat ramai dalam kalangan masyarakat yang tertarik dengan keindahannya. Oleh itu, agama ini boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja tanpa mengenal usia.
Begitu juga dengan penghijrahan Encik Zabaruddin yang dapat mengenal Islam ketika usianya hampir mencecah 50 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Zabaruddin Beg bin Abdullah setelah memeluk Islam. Nama asal saya ialah Beg Kim Siang. Ya, nama yang diberi oleh orang tua saya. Ya. Saya berusia 59 tahun, lahir pada 20 hari bulan 9, 1960. Saya sebenarnya keturunan Cina, tapi Cina Baba Nyonya Melaka. Sebab tu saya fasih berbahasa Melayu. Saya dapat didikan sekolah rendah di sekolah Melayu. Satu-satunya pelajar yang berbangsa Cina. Yang lain semua Melayu. Dan jadi saya ni sentiasa terasing. Ya? Terasing dan sentiasa diejek. Ya? Diejek oleh kawan. Ya? Iaitu, awak kafir. Ya? Perkataan kafir tu tak jadi apa-apa pada saya lah. Nak panggil apa pun panggil lah. Saya terima. Kerana apa? Di penghujung hayat seseorang, kita tidak tahu sama ada dia kafir atau dia mendapat hidayah. Ya? Jadi inilah perkongsian yang saya nak ceritakan macam mana saya mendapat hidayah Islam. Masa sekolah menengah juga, saya berkawan dengan mereka dan ada seorang kawan sedarjat dengan saya juga, nama dia sebenarnya nama dia Zabaruddin. Ya, sebab itulah kenapa hari ini saya menggunakan nama dia. Ada cerita sebaliknya. Ya. Jadi saya mendekati dia, tapi dia tak suka berkawan dengan saya. Ya, dia tak suka berkawan dengan saya kerana saya berjiwa seni. Saya mengikuti kelas sastra. Ya, bila saya mengikuti kelas sastra, saya lebih suka menyendiri. Saya suka berada di Kutub Kana. Ya, sampailah saya dilantik jadi pengawas di Kutub Kana. Jadi bila saya menjadi pengawas Kutub Kana, saya seorang yang tegas, disiplin kuat. Jadi bila kita disiplin kuat, kita tegas, seorang pengawas selalu dibenci oleh murid-murid lain kan. Jadi itu pada saya semua dah jadi lumrah. Jadi saya bertekad dengan diri saya, saya nak buktikan satu hari nanti saya nak memeluk Islam, saya nak gunakan nama Zabaruddin ni, saya nak buktikan pada dia yang saya ni dah memeluk agama Islam. Kehidupan saya sebelum Islam ni banyak yang terumbang-ambing. Ya? Kerana apa? Sebelum saya Islam, ya, bila ibu saya suruh saya menyembah, saya tak nak menyembah. Ya? Saya tak nak menyembah berhala. Pasal apa? Saya dah belajar. Saya tak nak menyembah berhala, tetapi saya menyembah juga kerana nak menyenangkan hati ibu saya, tak nak lukakan hati dia. Jadi saya buat tapi saya tak tahu apa makna. Tetapi bila saya menyembah, saya tak bercakap dengan bahasa Cina, saya akan cakap dalam hati saya bahasa Melayu. Tapi bila saya cakap dalam bahasa Melayu, saya akan selalu guna perkataan Allah. Allah, Allah, Allah. Jadi bila saya ditimpa kesusahan, bila saya ingin berdoa sebelum saya Islam, saya akan bercakap dengan Allah. Allah, 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 bagilah saya ini. Allah, bagilah saya ini. Allah, kehidupan saya macam ini. Allah, hari ini saya tak ada duit, bagilah saya rezeki. Jadi saya tengok sebelum saya Islam pun, rahmat Allah tu Allah bagi pada semua. Tak kira awak Islam ke tak Islam. Bila saya anak lelaki berada dalam keluarga Cina, ataupun siapa-siapalah anak lelaki berada dalam keluarga Cina ke, keluarga India ke, keluarga Serani ke, kalau dia menukar agama, dia akan merasa satu ketakutan pada dia. Begitu juga dengan saya. Ya, ketakutan dari segi apa? Saya akan dibuang oleh keluarga. Ya, jadi saya tak nak dibuang oleh keluarga. Jadi sebab itulah saya terpaksa tangguhkan pengislaman saya. Saya tunggu sampai ibu saya dan ayah saya meninggal. Kemudian tu bila saya dah ada sikit simpanan, dah ada niat semua, baru saya memeluk Islam. Jadi saya memeluk Islam, yang tahu cuma adik saya saja. Saya beritahu adik saya saja. Adik-beradik saya lain semua saya rahsiakan. Ya? Tetapi macam mana kita berahsia pun, ibarat kata orang buah cempedak, buah nangka, macam mana dibalut pun akan berbau juga kan. Jadi satu hari tu, bila saya ni berada dalam keluarga Cina, bila ibu saya tak ada lagi, ayah saya tak ada lagi, saya anak lelaki memikul satu tanggungjawab, ya, saya akan pergi buat satu upacara sembahyang roh, ya.
Cina ni ada 1 bulan ya. Lepas tahun baru Cina dia ada 1 bulan, nama dia bulan Cembeng. Bulan Cembeng di mana kita akan pergi kubur. Saya cuba elakkan untuk pergi kubur. Pasal apa? Saya dah Islam. Ya, saya boleh pergi kubur tapi saya tak boleh buat penyembahan. Tetapi bila saya dah pergi kubur tu, bila kakak saya suruh buat penyembahan, saya cuba elakkan. Jadi di situ kakak saya tertanya, saya anak lelaki sepatutnya saya yang buat. Jadi saya rahsiakan juga. Saya kata, hari ini minta maaf, saya tak boleh buat penyembahan. Jadi kakak saya marah dengan saya. Dia kata, kenapa pula kan? Jadi dia dah syak lah kan. Jadi saya balik pada kubur, tanah perkuburan. Kakak saya kata, saya nak ikut awak balik. Jadi kakak saya ikut saya balik. Ya. Sampai rumah, dia tengok depan rumah pintu saya ada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun terkejut. Dia kata, engkau ada Islam ke? Saya kata, minta maaf lah. Saya kata, saya bukan tak nak menghormati adik-beradik yang lain. Saya kata, memang saya dah memeluk Islam. Dia kata, dah sebulan lebih. Saya kata, tapi saya rahsia. Saya tak nak disisihkan oleh adik-beradik. Ya. Macam mana perasaan seorang abang yang berat tanggungjawab dia, memikul beban, menanggung adik-beradik dia. Kemudian tu disisihkan oleh adik-adik. Ya. Saya tak nak benda tu berlaku pada saya. Saya kata, jadi bila kakak yang tua saya, dia dapat tahu saya memeluk Islam, dia tak marah. Tetapi satu pesan dia pada saya, bila seseorang itu dah memilih jalan dia, ya, bila dia ditimpa kesusahan, jangan cari adik-beradik. Ya, macam saya lah, bila saya dah pilih agama Islam, kalau kehidupan saya, sebelum saya Islam, hidup saya senang, hidup saya mewah. Bila saya memeluk Islam, jiwa saya tertekan, saya ditimpa oleh kemiskinan. Ya. Dia kata, jangan cari dia, jangan susahkan dia. Jadi di situ saya pegang. Saya berjanji. Macam mana susah pun saya tak akan pergi merayu pada dia. Nak minta duit ke, nak minta bantuan ke. Kalau dia nak bantu, ialah keikhlasan diri dia. Kalau dia bantu, saya terima. Kalau dia tak bantu pun, saya terima. Ya. Jadi, bila kakak saya berkata begitu, sampai sekarang lah, saya tak pernah menyusahkan adik-beradik saya. Ya. Saya mengucap syahadah dengan seorang ustazah. Jadi dalam office lah saya mengucap syahadah. Jadi bila ustazah tu bagi saya kalimah syahadah dan suruh saya baca, saya kata, ustazah, saya tak perlu tengok, saya dah tahu dah kan kalimah syahadah dan saya dah tahu apa makna dia. Jadi ustazah pun suruh saya mengucap. Jadi pun mengucaplah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila selesai je kalimah syahadah saya, air mata saya jatuh. Ya, jatuh tak berhenti. Bermakna saya dah dapat hidayah Islam. Begitu lama saya menunggu, saya nak memeluk Islam, barulah hari keramat tu saya dapat mengucapkan syahadah. Kemudian tu bila ustazah bagi saya senarai nama, ustazah kata, Sabarudin, Beg, dia kata, awak pilih nama. Sini ada nama Nabi, ada nama baik-baik, ada nama malaikat, awak pilih. Dia kata, ustazah, saya tak nak pilih nama-nama Nabi, memang baik, nama malaikat baik, tapi saya ada nama tersendiri yang begitu tersemat di hati saya, yang terpaku di hati saya nak buktikan pada seorang insan ni selalu memandang rendah pada saya, memandang saya kafir. Hari ini bila saya mengucap syahadah, saya nak buktikan kepada dia saya bukan kafir lagi. Kisah-kisah penghijrahan ini bukan sahaja dapat memberi inspirasi kepada kita semua, malah ia juga telah berjaya membuka lensa mata masyarakat bahawa agama Islam bukanlah suatu agama yang membebankan, tetapi ia merupakan suatu agama yang penuh dengan cahaya ketakwaan yang dapat membantu serta menjamin kehidupan sebenar seorang insan di atas muka bumi ini.